أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نويت التعلو والتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Syekh Daud bin Syekh Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Durrus Samin, sehinggalah perkataan beliau kata Syekh Muhammad bin Mansur Al-Hudhudi, wad dalilul matlubu minal mukallafi indal qaili biwujubi ma'rifati huwal jumali wa huwa ma'juzu an takririhi wa hilli syubhatin. Dan dalil yang dituntut daripada mukallaf atas orang yang mewajibkan, atas ulama yang mewajibkan makrifah, gapo dia, iaitu dalil yang ijmali sahaja, bukan dalil tafsili. Untuk melepaskan seorang daripada nama taklid cukup dengan dalil ijmali. Apa maksud dalil ijmali? Boleh buat mari dalil tanpa mengetahui dari sudut mana dalil itu. Contohnya Allah Ta'ala ada, ya Tuhan ada. Dalil dia makhluk ni. Lepas tu dari sudut mana makhluk ni ada dengan Tuhan tu ada? Saya tak tahu, tapi makhluk ni mengapa sekat tu saja. Maka tu dalil ijmali. Dalil hanya semata-mata dalil, tidak tahu bentuk, arah, wajah dia, istidlal dia tu. Dan dia pun tidak boleh menolak sebagai syubhat yang dibawa datang oleh orang. Kalau orang nak meragu ke akidah dia, dalil lagu ni sudah lalu masalah sikit. Jadi kita mengaji kitab ni dalil tafsili dah ni. Dalil tafsili 20 sifat. Maka erti dalil jumali itu iaitu yang lemah ia seseorang daripada menetapkan dalil. Kalau orang gonjal sikit sudah tak tahu dalil dari sudut mana, sebab dia tidak tahu. Makhluk ni dalil kepada Tuhan dari sudut mana tak tahu, tapi makhluk ni gitu sekadar tu saja. Dan lemah pula ia daripada menghuraikan syubhat. Syubhat ni kekeliruan. Orang kafir nak mari khianat akidah kita, kalau semata-mata dalil ijmali tak boleh nak jawab lah. Tentu dah. Tapi kalau tak ada orang mari khianat, kita duduk mengapa seorang pak mati lagu tu, boleh. Tapi kalau ada orang mari syok, kita duk baca internet, kita duk gaul dengan orang, tiba-tiba ada orang kafir, orientalis kau gapo dia mari nak mengesyokkan akidah kita, tak boleh nak jawablah dengan dalil ijmali ni. Dia kata menghuraikan syubhat orang yang mendatang kepada agama, seperti ahlu bid'ah.
Jadi ahlu sunnah menyatakan ahlu bid'ah ni sesat. Bukan kata Wahabi saja kata ahli bid'ah ni sesat. Ahli sunnah pun menyatakan ahli bid'ah itu sesat. Tetapi yang dimaksudkan ahli sunnah wal jamaah ahli bid'ah adalah Wahabi. Dia tu sebenarnya. Dan dia maksudkan ahli bid'ah itu kita. Sudah. Badi tuduh ahli bid'ah. Siapa dia kah yang tidak wujud? Akidah manakah yang tidak wujud di zaman Nabi? Kita kena cek semula. Siapa dia kah yang betul? Semata-mata kecek, semata-mata tuduh boleh tuduh. Tengok, tauhid 3 ni muncul tahun berapa? Tahun 900. Allah jauhnya. Tahun 900 lepas pada Nabi meninggal 900 tahun baru wujud rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Nabi tak pernah hura, Sayyidina Abu Bakar tak pernah hura, Sayyidina Osman tak pernah hura, Sayyidina Ali. Maka orang belajar tauhid ni ahlu bid'ah. Sebesar-besar bid'ah yang direka oleh Ibnu Taimiyah. Dia orang alim, masya-Allah dia. Orang baik, orang berjuru, tak curi telur itik gapo dia. Orang molek perangai, zuhud gapo dia. Tetapi dia telah mereka satu benda yang ulama sampai sekarang kata bid'ah yang paling besar adalah membahagikan tauhid kepada 3. Rububiyah, uluhiyah, asma' was sifat. Zaman Nabi, rububiyah pun jala, uluhiyah pun benda yang sama. Dalil dia apabila bertanya dalam kubur, ma rabbuka? Siapa dia Tuhan kamu? Dia tak tanya pula ma ilahuka. Tanya pula dah sebab tauhid rububiyah lain, uluhiyah lain. Wahabi ajar lagu tu. Maka kalau tanya rububiyah saja tak sah, tanya uluhiyah pula. Lagu tu. Sedangkan soalan dalam kubur hanya ma rabbuka. Rububiyah, uluhiyah, uluhiyah, rububiyah. Makna sama. Asyhadu an la ilaha illallah. Tiada Tuhan kecuali Allah. Tiada la rabba. Tak payah dah, tak payah. Jalah dah tu. Rububiyah, uluhiyah, uluhiyah, rububiyah zaman Nabi. Ni bid'ah yang direka oleh dia. Katanya Dr. Sa'id Ramadan Al-Buti kata sebesar-besar bid'ah yang dibuat oleh Ibnu Taimiyah membahagi tauhid kepada 3. Orang lain menganggap tauhid 3 itu adalah tauhid salah. Salah sama sekali pendapat ini. Muktamadnya dia adalah direka di zaman Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah kata, "Tak, saya tak reka, saya hanya ambil akidah zaman sahabat. Sahabat akidah salaf. Salah ni tak ada tauhid 3. Ngajilah kalau ngaji kitab tauhid salaf, tauhid Imam At-Tahawiyah ko, tauhid zaman-zaman dulu, semua tauhid Quran dan hadis tak ada pembahagian tauhid 3. Seperti apabila ditanya tu ahli bid'ah. Kalau kitab-kitab tauhid ahli sunnah wal jamaah maksud ahli bid'ah, ahli kumpulan yang tidak ada zaman Nabi. Contohnya Mu'tazilah, contohnya Wahabiyah, contohnya Mujassimah, contohnya Qadariyah, contohnya Jabriyah. Itu semua akidah-akidah yang tidak ada zaman Nabi. Seperti apabila ditanya orang akan dia, adakah engkau iktikad bahawa Allah itu maujud? Maka dijawabnya bahkan ya, maksudnya. Maka berkata ia, apa dalil kamu atas demikian? Dalil dia. Maka berkata ia makhlukat ini. Makhluk-makhluk ni lah dalil dia. Dan lemah ia daripada kaifiat dalilnya. Patut dalil dia lagu mana, dari sudut mana makhluk dengan Tuhan ni? Ia tak boleh nak royak. Lemah ia daripada nak menyatakan kaifiat, cara nak mengambil dalil daripada dalil istidlal dia. Adakah daripada jihad, daripada arah, dari sudut baharunya alat ini, ataupun dari sudut dari jihad imkannya, kemungkinan barang mungkin ada, mungkin tak ada. Yakni bersama wujudnya, ada boleh, tak ada boleh. Dari sudut mana dia kata makhluk ini dalil kepada Allah Ta'ala tu ada. Dan adamnya sama ada dengan tak ada. Atau kedua-duanya dari sudut imkan dan dari sudut baharu dia lagi mungkin, yakni baharu lagi mungkin. Maka misal yang pertama itu dikatakan, contohnya awak mari dalil.
Al-alamu hadisun wa kullu hadisin lahu sani'un fal alamu lahu sani'un. Artinya alam ini baharu. Hak ni dalil dari sudut jihad baru. Misal yang pertama, misal dari sudut makhluk ni benda baru. Jihad tu hadis panggil. Alam ni benda baru. Dan tiap-tiap benda yang baharu itu ada baginya yang menjadikan dia. Makhluk benda baharu tentu ada pencipta. Maka alam ini tentu ada pencipta. Sebab alam ni benda baru. Tu istidlal dari sudut alam ni benda baru, maka adalah pencipta dia. Dan misal yang kedua, yakni dari sudut imkan. Imkan ni makhluk ni benda harus bersama dia. Ada boleh, tak ada boleh. 50-50. Boleh berlaku, ada boleh, tak ada boleh. Misal yang kedua dikatakan bahawa alam ini mungkin. Saat ni alam tu baharu, alam ni mungkin. Yakni mungkin ada, mungkin tak ada. Alam ni tak wajib ada, tak wajib. Dan tiap-tiap mungkin lahu sani'un. Bahasa ikut Arab tu. Tengok tu. Kabar-kabar ayat Arab. Mungkin baginya sani'un pencipta. Maka alam ini ada bagi dia sani'un pencipta. Kerana bersama di antara ada dengan tak ada, tiba-tiba kita ada. Siapa dia pilih ada tu? Sedekah ada sama tak ada, sama berat. Bahkan ketika tak ada lebih berat daripada ada. Tiba-tiba berat hak sebelah sedikit pula, ada pula. Tentu ada yang memilih untuk memilih ada alam ini. Maka dari sudut apa? Dari sudut imkannya, makhluk itu tanda kepada Tuhan juga. Misal yang ketiga, dua-dua. Baharu pun jala, imkan pun jala juga. Mungkin. Bahawa dikatakan alam mungkin yang baharu. Mungkin lagi, baharu lagi. Dan tiap-tiap mungkin yang baharu itu maka baginya pencipta. Dari sudut mungkin pun ada pencipta. Dari sudut benda baru pun perlu ada pencipta. Maka jika ia tahu yang demikian itu, maka dinamakan arif dah. Bukan dipanggil muqallid dah, tak dosa dah. Arif sini arif menurut ilmu tauhid, bukan arif billah. Orang-orang wali tu arif billah dalam Allah, bukan arif saja. Dan dapat menghuraikan syubhat. Jadi orang kafir nak mensyubhatkan kita tak boleh. Sebab kita jawab dengan huraian yang jelas. Ada orang tak si sembah Tuhan, tak ada Tuhan. Bagi dia alam ini adalah semula jadi, natural. Tabi'i dipanggil. Seperti orang ngaji sains. Menyatakan alam ini adalah benda semula jadi. Yang berubah, yang baharu, yang timbul, tenggelam adalah makhluk ni. Matahari tetap matahari. Dunia tetap dunia. Tumbuh pokok, tumbuh pula. Maka mati manusia, timbul lain pula. Hak dalam dia benda baru, alam ini semula jadi. Pulihnya fikir aku tu. Nama ni orang tabi'i dipanggil, orang natural, orang tak tahulah, orang semula jadi dipanggil. Dah sebab dia tabiat dia kata dah. Lepas tu yang mematikan kita ad-dahru, masa sahaja. Dia demo 100 tahun matilah. Siapa dia mematikan demo? Masa 100 tahun telah mematikan demo kerana terlalu tua. Tu. Naik orang lain pula. Gitu saja, maka timbul macam-macam. Orang dalam nak mengenal makhluk Tuhan dia, maka macam-macam. Maka ada orang tak ada Tuhan, dipanggil etis. Etis ni tidak ada Tuhan, ada diri saya. Ramai orang bijak pandai, akhir sekali jadi etis. Kerana apa? Kerana dia tak percaya belaka. Teori-teori orang tak percaya sebab saya orang bijak, maka akhir sekali saya percaya pada diri saya. Tuhan pun tak ada juga. Ada hanya diri saya. Dan menetapkan dalil tafsili namanya bukan dalil jumali lagi. Maka dalil jumali itu dapat kebanyakan manusia menetapkan dia. Dalil jumali boleh umum orang kata. Mana dalil Tuhan ada, ni makhluk ada. Sekadar tu ya. Nak tafsir macam saat ni tak boleh. Waktu dalil tafsili dah. Orang tu dapat arif dah. Dalil jumali pun lepas dah daripada kalimah orang muqallid dapat arif dah. Seperti gembala kambing.
dan gembala unta dan orang dusung, orang pera kambing, pera unta, pera lembu, pera ayam, pera serati, pera arnak, ikutlah pera gapo dia pun. Dan orang dusung, orang kebun, orang kampung, orang desa, orang pekan, orang jalan belakang tu. Orang bandar, orang metropolitan, orang belakang tu. Adalah mereka itu apabila melihat sesuatu yang ajib-ajib, yang pelik-pelik, yang menakjubkan. Takjub ni asal kata alimah ajibah. Takjub, ajib. Benda yang mentakjubkan. Apa tu? Berkata ia subhanallah. Apabila terkejut tengok, tengok kebesaran, tengok benda pelik, subhanallah. Ada orang sebut lagu tu, ada orang sebut oh my god, awesome. Tengok macam kau bukan dia awesome, kau panggil apa dia. Macam-macam sebut dah. Ada orang. Siapa yang menjadi ke ini, subhanallah, siapa dia buat ni? Kadang-kadang terlepas daripada. Maka automatik orang-orang kampung akan faham semua kejadian ada pencipta. Begitu saja. Yakni tiada yang menjadikan dia melainkan Allah, telitah secara semula jadi. Maka mengambil dalil atas yang mengadakan ala ini seperti hikayat setengah ulama. Ada cerita daripada setengah ulama, ia bertanya, orang Badui Arab, akan apa kamu ketahui akan Tuhan kamu? Seorang ulama bertanya kepada orang Badui. Badui ni kalau orang Arab, orang kampung, orang rumah pun tak ada, dia duduk pindah ganda. Dia duduk dalam kemah. Bawa anak bini, bawa habis poyuk, dapur gas, apa semua atas hutan lagu tu. Maka dia jalan pada pasir, dia tengok tempat ada subuh sikit, ada oasis tu, ada air, dia pergi topok situ. Kering air tu, dia pergi pindah pula. Tak ada rumah, penempatan. Maka orang ni orang nomad dia panggil. Berjalan tak tahu alik-alik jatuh. Kaki dia tu kalau sepak kereta sodok tembus rasa. Kerah balik sana kereta sodok kaki dia. Tangan dia ni Allah kerahnya lah. Orang Badui. Kasarnya dia. Tak ngaji, tak pandai membaca, tak pandai menulis. Yang hanya reti makan minum kecek arak ya. Arak dia pun kadang-kadang orang bandar tak faham. Terlalu pekak sangat bahasa dia. Bukan pekak Nescafe-O, pekak bahasa dia. Maka orang ulama bertanya kepada Badui, orang yang tidak tahu apa. Hanya dia tahu dia orang Islam sahaja. Dia kata, mu tahu lagu mana mu ada Tuhan? Ulama tu tanya kepada orang Badui, orang tak ada ilmu langsung. Kita ni duduk bandar ngaji sekolah dah. Lah ni dalam kampung ada 5 butir sekolah. Pelajar 3 orang lah. Tak ramai pun. Tapi minat buat sekolah. Penuh sekolah. Pondok tak ada pun tak apa. Orang penting sekolah tu banyak. Maka orang lah ni terpelajar belaka. Dalam kampung, dalam hutan. Boleh kata hampir terima pelajaran belaka. Ni orang Badui tak ada pelajaran langsung. Maka tanya lagu mana mau kenal Tuhan kamu? Maka jawabnya dengan lebih. Ada pada salah satu taraf. Apa? Dengan lebih pula. Dengan lebih ada pada salah satu tarafnya tepi ujung. Taraf ni tepi Madu dan ada pada satu tarafnya yang lain racun. Dalam seekor lebah tu sebelah ada racun, sebelah ada madu. Dalam ular mulut dia tu beracun. Apa dah? Dia panggil apa dah? Gigi dia tu, sengak dia tu beracun. Ujung dia penawar ekor dia. Jadi racun dengan penawar duduk dalam satu benda. Tak tukar. Udara ni katanya ulama sains lah. Dia kata ada hidrogen, ada oksigen, ada gapo lah, adalah 2-3 butir. H2O kau gapo dia tu air, kau gapo dia ikutlah. Maka dia kata kalau lebih hidrogen, udara jadi sejuk, kita akan jadi beku. Hak ni kalau lebih hak ni jadi terbakar pula tubuh kita. Siapa dia? Dia kacuh tu. Hak ni 60%, hak ni 70%. Sama molek, betul-betul. Sesuai jadi udara kita sejuk pun nyawa sedap. Tidak jadi kau bahaya, sudah duduk dalam peti, kau gapo dia. Siapa dia cara tu?
Mencampur ke dua benda di dalam satu benda. Air sungai masing dengan tawar duk dekat-dekat, tak campur. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Dua anak sungai, air sungai masing sungai tawar duduk tak campur. Napa? Siapa dia jogi sekat? Tak wi air sungai ni masuk kau ni, hak ni tak masuk kau ni. Duduk rapat-rapat sau. Bukan kata ada plastik, orang soyok ada plastik tengok ni padan. Dah tak ada plastik pun. Siapa dia je cara ni? Dalam perut lebah ni ada racun, ada penawar. Ada orang cara. Katanya Badui tu ada orang cara. Ambo tak kat ita dah, tak ada sekat langsung. Ada siapa dia je cara ni. Dia kata satu tarafnya madu, tepinya madu, satu tarafnya lain pula racun. Maka dinyatakan, ditanya ke seseorang lain pula, dengan apa kamu kenal Tuhanmu? Katanya dengan binasa barang yang kami cita-citakan, sesuatu pekerjaan yang kami hendak kerjakan tiada boleh. Katanya dia, bagaimana tahu ada pencipta? Hok ambo nak tak jadi. Kalau ambo boleh kuasai diri ambo, hok ambo nak tu mesti jadi. Ni kadang-kadang tangan nak makan loping jatuh. Kadang-kadang hok ambo tak sih boleh pula. Ambo nak anak comel-comel tu bi anak super nyepak. Ambo tak sih anak super nyepak tu bi anak super nyepak. Allah, hok ambo nak tak leh, hok ambo boleh pening. Maka berarti ada orang kontrol diri ambo. Pekerjaan ambo. Semua kita tengok Dikatakan bagi seorang yang sufi, apalah dalil atas bahawasanya Allah Ta'ala itu satu, maka berkata ia terkaya pagi-pagi daripada pelita. Orang sufi kata, mu tahu mana dalil Tuhan itu so? Dalil Tuhan itu so. Apabila pagi hari orang tutup belakang lapu, cerah macam belakang. Siapa dia tu? Kalau Tuhan tunggal, Tuhan tu so, dia yang kontrol. Menyebabkan apabila naik matahari cerah belakang, tak payah pasal lapu. Asal bukan nyelok, cerah lalu kawasan tu. Siapa dia je buat masuk cahaya kok nyelok, kok pintu, kok berapa celah bocor tu, kok berapa dia. Semata-mata naik matahari, maka tak perlu lagi pelita. Cahaya matahari itu cukup, berarti ada orang yang kontrol juga pun. Hikayat kata Al-Asma'i. Al-Asma'i ni penyair suhu. Ahli lughah dipanggil. Kata-kata dia ni jadi hujah di dalam ilmu lughah Asma'i. Asma'i ni ada cerita macam-macam cerita mengenai kalau orang minat mengaji adab wan nusus. Ilmu sastra antara nama suhu Asma'i. Dalam ilmu nahwu pun ada Asma'i. Ada? Saya dengar Asma'i dalam ilmu lughah. Tak dengar sebab laju terlajak je mengajar kali. Tak ada nak dengar Katanya Asma'i kata, aku satu hari daripada Masjid Jami' negeri Basrah, yakni di Iraq sekarang, Basrah. Maka antara adalah aku berjalan pada tengah jalan. Dia kata aku mari daripada masjid semaya Masjid Jami', jalan. Terjumpa dengan seorang Arabi Badui Arab. Arabi orang Arab. Arabi alih duk depan daripada ain bunyi waktu Badui. Kalau Arabi orang Arab. Arabi orang Badui Arab. Menunggang di atas unta. Tengok seorang Badui naik atas unta. Menyangkut ke pedai pada bahu dia. Pada bahu dia sakut pedai. Tradisi orang Arab. Orang Arab jalan bawa pedai. Kita orang Malaysia jalan bawa kerih. Maka semua ada tradisi masing-masing. Orang dulu kalau tak pegang pedai, pengecut. Laki-laki tak boleh kena bawa pedai. Tradisi dia lagu tu. Kita pun dulu bawa kerih. Lah ni bawa kerih juga, tapi kerih tak boleh cabut. Nama kerih tu, bawa kerih tu ya. Bawa pada bahu dia, bawa pada tebel dan pada tangannya anak panah. Maka memberi salam ia akad aku. Badui itu bila-bila naik unta, jumpa dengan Asma'i, klik daripada surah, maka wi salam.
Dan berkata ia, siapa kamu? Badui itu kata, siapa dia mu? Nah, maka kataku daripada Bani Asma'i. Maka berkata ia, di mana datang kamu? Memari mana mu? Badui itu tanya. Maka kataku datang daripada tempat membaca kalamur Rahman. Mari daripada tempat baca Al-Quran lah. Kalamur Rahman ini Al-Quran lah maksud dia. Yakni berkali dia baca Quran di masjid kau guano amo mari macam ngaji kau guano gitulah. Kata ia, kata Badui, dan bagi Ar-Rahman itu kalam dibaca orang akan dia. Oh, Tuhan ni ada kalam dia deh. Orang baca kalam dia, perkataan Tuhan, ya. Katanya Asma'i. Kita dok baca Al-Quran tu, kita dok baca perkataan dia tu, perkataan Tuhan yang ditulis. Seperti surat-surat ganti daripada suara maka ditulis dengan tulisan. Suara tak boleh dengar dah, maka diganti dengan tulisan. Kita pun baca perkataan Tuhan. Maka jawabku, boh ke? Ya, ada. Orang dok baca lah Quran. Maka katanya, dibaca olehmu akan atasku sesuatu daripadanya. Baca agak sikit. Kalamur Rahman itu perkataan Tuhan. Hamba nak dengar perkataan Tuhan. Maka kataku, beradab engkau. Mu nak dengar Quran? Mu kena jaga adab sikit. Turun untamu. Berapa unta dia pun turun. Kamu dan turun daripada unta ke bumi. Duduk. Katanya lepas pada turun unta, mu duduk. Duduk. Nak dengar Al-Quran, kena duduk. Jaga adab. Maka diturun ke untanya dan turunlah duduk ia. Maka aku baca ke surah Az-Zariyat. Az-Zariyati Zarwah. Hingga sampai kepada firman Allah Ta'ala. Wa fil ardi ayatun lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada bumi itu beberapa tanda Allah yang menunjukkan wahdaniyah Allah. Dan memberi yakin bagi orang yang mentauhidkan Allah. Dan pada diri kamu adakah maka tiada kamu lihat. Untuk perhati kau apa yang ada pada diri kamu. Maka apabila sebut ayat tu, berkata A'rabi, orang Badui saat ni, itu telah benar Ar-Rahman pada firman-Nya. Betul sungguh. Apa yang Tuhan sebut tu betul sungguh. Tanda ketuhanan tu betul sungguh. Diri kita sebagai tanda Tuhan. Firman-Nya, dia kata tahi unta menunjukkan ada unta. Betul sungguh. Kalau kita tengok ada tahi unta tu mesti ada unta. Kita buka pintu, tiba-tiba tengok tahi kucing. Tak ada orang mikir. Berkali jatuh atas langit. Tak ada. Mesti dia kata, kucing mana mari buat perangai pecah pedas sini. Kita tahu mana, kita nampak. Tak nampak. Ada orang mana? Tu, tahi kucing menunjukkan adalah kucing. Tak ada orang kata, ni tahi kucing ni orang buat perangai. Tak ada. Kucing-kucing. Dan, mana? Unta, tahi unta menunjukkan ada unta. Dan bekas telapak kaki kesal kita jirit tu menunjukkan ada orang yang berjalan. Kita tengok tepi patah ada orang kesal telapak kaki. Ada orang jalan. Tak ada orang tanya, gapo dia betul tu macam gapo dia? Ada orang, mana ada? Kita tak nampak pun ada orang. Orang tak kecek lagu tu. Tak ada orang tu, kaki dia. Mana? Tak sadar tak ada. Tak boleh kecek lah. Kaki menunjukkan ada orang. Maka langit ada burus tempat jalan bulannya, tempat ada belakang. Di langit ada burus dia. Burus ni tempat laluan bulan-bulan, bintang-bintang. Dia perjalanan dia. Burus belantik, burus goni. Ada beberapa jenis burus. Kumpulan-kumpulan bintang tu bentuk-bentuk dia macam-macam. Ada 12 dipanggil. Bintang apa dia zodiak kau dipanggil nama ada apa dia macam-macam lah. Ada Sagittarius, ada Leo, ada Scorpion, ada apa dia tak tahulah nama dia. Maka bulan-bulan bintang lagu tu ada. Dan bintang-bintang dan matahari dan bumi mempunyai jalan-jalan perjalanan dia. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha. Dan matahari berjalan di atas paksi dia, atas jalan dia. Bukan kata bumi berputar, matahari juga berputar.
Dan laut yang mempunyai ombak. Laut ke geruk ombak. Tiadakah menunjuk ke atas Tuhan yang latif lagi khabir. Tuhan yang maha lemah lembut dan maha khabir, maha hebat. Khabir ni orang yang banyak ilmu. Kita panggil mahir. Kalau kita nak ayat demo ni mahir. Ente khabir. Ente khabir. Bukan khabis. Khabis tu muka lain tadi tu. Ente khabir. Namu ni bisa sungguh. Indakum khibrah. Mu ada pengalaman. Khibrah ataupun khabir. Orang yang sangat meluah, sangat mahir. Nanti panggil khabir. Antara sifat Tuhan khabir. Maka tak kalau aku baca wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Kata ia, ya Asma'i, aku tanyai akan kamu dengan nama Allah. Ini kalam Ar-Rahman. Ni kalam Tuhan juga. Maka kataku boh ke, ya kalam Tuhan. Maka katanya, memadalah engkau kemudian berdiri kepada unta, maka disembelihnya dan dibahagikan akan dagingnya atas orang yang berhadap. Orang yang duk jumpa tu dia bagi daging. Suka tak suka dia dapat dengar kalam Ar-Rahman, bangun dia sembelih unta dia, pakai sembelih situ, pakai bagi daging tak. Dan orang yang pergi, orang mari, orang pergi, orang beradab, orang mari, orang pergi, maka bagi. Kemudian maka dipatahkan pedangnya dan anak panahnya, kemudian ditanam pada bumi. Patah semua tanah. Dan berkata ia, ya wailah. Bahasa Arab tu. Ya wailah. Yakni hai kebinasaanku, rezekiku pada langit, aku menuntut pada bumi. Apabila timbul ayat tu, dia kata, Allah, aku selama kini duk cari rezeki, duduk gapo dia. Rupanya Tuhan dah takdir dah rupanya. Dia pun repih pedai dia, repih anak panah dia, tak payah buru, tak payah gapo, semelih huta dia. Tuhan kata, saat ni dalil mengenai ketuhanan dah. Lepas tu Tuhan kata, aku juga bagi rezeki. Wa fis sama'i rizqukum. Di langit tu rezekimu. Aku janji dah. Mau nak cari atas bumi, tak jumpa cari. Atas langit tu dia akan turun kepadamu. Nuntut pada, maka bukan ini bicara yang benar. Kemudian maka ia lari ke hutan. Maka tak kalau sampai ku ke Madinah, Baghdad, aku khabarkan cerita itu bagi Harun Ar-Rasyid. Maka dia cerita, dia kata, Asma'i pergi ke Baghdad. Baghdad ni Iraq juga. Jumpa dengan pemerintah pada masa tu, Harun Ar-Rasyid. Dia cerita, kata dia jumpa dengan Badui. Apabila dengar ayat Quran tu, gembira tak gembira, yakinnya dia dengan ayat Al-Quran tu, dia repih habis pedai dia, gapo semelih hutan, pakai pergi masuk dalam hutan. Rezeki duk langit, tak seduk cari bumi lah. Dia gitu. Jadi mari ahwa tiba-tiba jadi majzub gitu. Tiba-tiba baru baca ayat Quran esok ya. Kita baca tiap malam pun tak majzub gitu. Maka takjublah ia. Harun Ar-Rasyid kata, ganah ceritamu. Sekali dengar ayat Quran jadi majzub selalu. Maka tak kalau adalah pada tahun hadapan, menunggai ia akan daku sertanya pada negeri Mekah naik haji. Naik Harun Ar-Rasyid dengan dia Asma'i pergi ke Mekah naik haji. Maka antara aku tawaf, tiba-tiba dengan seorang muda tarik tepi kainku. Tengah-tengah aku duk tawaf, tahun depan pula, cerita tahun depan pula, dia kata, aku pergilah Mekahnya. Lepas tu, tengah-tengah duk tawaf, ada orang pemuda tarik kain aku. Bukan tarik kain saja-saja nak selok kain orang dah, tarik maknanya nak royak sesuatu lah. Maka berpaling aku, maka tiba-tiba sahabat aku Arabi. Aku berpaling tengok, ya Allah, tahun lepas jumpa dia. Arabi hari tu lah, Badui tu hari tu. Maka katanya, hai Asma'i. Maka kata dia, hai Asma'i, baca olehmu akan daku kalamur Rahman. Baca sekali lagi ayat Quran gapo-gapo. Maka aku baca pula surah An-Zariyat. Maka tak kalau sampai aku kepada ayat wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Macam ayat tahun lepas lah. Maka berkata ia, telah benar Ar-Rahman, kami dapat barang yang ia janji akan kami sebenarnya.
Oh betul sungguh kata. Berkali duduk dalam hotel, berkali pakai duduk tapo lagu tu mari rezeki tak putus-putus. Betul sungguh. Tuhan kata rezeki duduk langit bukan duduk bumi. Tak payah cari sebenarnya. Kalau duduk atas bumi boleh cari-cari duduk atas langit sebenarnya. Carilah kalau tak jumpa. Maka tak kalau aku baca fa wa rabbis samai wal ardi annahu. Kau kata innahu la haqqu misluhu ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan tujuh petala langit dan bumi bahawasanya sebenarnya seumpama bahawa kamu berkata serupa dengan apa yang kamu kata. Sesungguhnya kalam Ar-Rahman itu sangat benar, apa yang kamu kata itu sama. Maka berkata ia siapa yang telah dimurkai oleh Tuhan Al-Jalil hingga bersumpah ia tiada percaya mereka itu akan dia hingga mendatangkan kepada bersumpah ia demi Allah. Fawa Rabbi demi Allah. Siapa Tuhan bersumpah kata, aku yang mentadbir alam ni. Langit rezekimu berada di langit, mu tak percaya ke aku demi Allah yang mentadbir. Siapa Tuhan bersumpah? Katanya Badui ni kakah mana jadi tak yakin dengan Tuhan. Siapa Tuhan bersumpah dalam Quran dia? Dia kira tak tahu. Jadi dia dengar ayat tu, weh, siapa Tuhan nak bersumpah? Patut tak payah bersumpah. Oh kakah manalah tak percaya. Gitulah ini ayat. Jadi Badui ni sekalipun dia tak boleh baca Quran, orang baca depan dia zuk lalu. Sebab dia memahami bahasa Arab. Seorang Badui semaya belakang Nabi baca wattakhazallahu Ibrahim khalila. Tuhan telah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai kekasih dia. Tepik Badui itu. Ya Allah. Tahniah, bangganya, bertuahnya wahai Ibrahim. Dia tak tahu siapa dia Ibrahim. Oh bertuah siapa dia lah Rasulullah. Allah Ta'ala ambil dia jadi Khalil. Dalam semaya. Tepik dia dengan ayat tu. Kita tak tahu apa. Ayat bab Fir'aun kau bab gapo dia. Tak ada masalah kita. Bersumpah ia demi Allah tiada berkehendak kami kepada suatu melainkan kami dapat akan dia hadir depan kita ada. Kemudian mengesok ia suatu esok. Ngesok ginilah macam esok. Jatuh ia pensel mengisok. Ngisok. Jerit ke? Jerit gini. Oh, jerit gini. Ngisok bunyi. Tu ngesok. Nampak? Bukan ngesok. Kalau ngesok tu jadi tak boleh nyawa. Ni ngisok. Ngisok ni menangis terisak-isak. Bukan esok baru nangis. Maknanya mengisok-ngisok. Jatuh pesel. Maka kami gerak akan dia, maka tiba-tiba mati dah. Tengok. Dengar 2 kali ke ayat Quran? Iman dia naik berapa? Kita kau dengar, kau serabut. Kau turun. Masalah. Maka mengambil Amirul Mukminin pada pekerjaan tajhiz urus mayat tu. Maka Harun Ar-Rasyid cara ke mayat tu. Dan menyembah ia ke atasnya dan ditanam sendirinya. Maka hasil daripada perkataan ini bahawa fardu ain wallahu a'lam.